Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali untuk perkembangan terkini Liga IPT 2015 yang telah pun membuka tirai secara rasmi 7 Mac lalu. Sebelum ke keputusan perlawanan yang berlangsung di minggu kedua, kita saksikan dahulu antara paparan yang telah disediakan. Bermula dengan mengisi masa lapang, sukan bola sepak mula menjadi fokus utama buat salah seorang penuntut Universiti Multimedia, Daniel Lai Weng Fat. Pemuda berbangsa Cina ini menjadikan bola sepak sebahagian daripada hidupnya. Minat untuk bermain bola sepak bermula daripada ayahnya sejak berusia 7 tahun. Malah bakat terpendam anak muda ini terus digilap di Akademi Bola Sepak. Boleh pergi jauh lah dia cakap. So macam fikir balik, daripada mengisi masa lapang tu, dia jadi hobi. Lepas jadi hobi tu macam benda ni macam terusan jadi career lah. So start dari sana, ayah hantar every weekend kan, pergi training, belajar dari coach semua. Minatnya dalam sukan bola sepak terus dibawa sehingga ke peringkat IPT dan MMU menjadi destinasi pilihan mahasiswa berusia 22 tahun ini untuk meneruskan pengajian dan mengembangkan bakatnya. Isu jadual harian bukan penghalang buat abang kepada dua adiknya untuk mengimbangkan antara pelajaran dan tanggungjawabnya sebagai pemain bola sepak. One by one lah, settle studies dulu. Once dah okay, macam boleh manage, lepas tu ada yang masa lapang tu, so slot in sikit-sikit daripada macam sukan. So maybe kadang-kadang ada masa nak pergi jumpa kawan kan, macam socialize semua kan. Sokongan daripada keluarga menjadi pendorong untuk memastikan kejayaan dikecapi selain meniup semangat untuk berjaya dalam bidang yang diceburi. Ya, sometimes bila ada masa, I masih pergi MMU, tengok dia main game semua, memang ada. Itu terpulang oleh dia cakap, you pandai-pandai you kena main masa you kan. Nak belajar dengan main sekali, you kena balance it lah. Jangan main bola je, study kat belakang pula kan. Jadi dia dah umur 22, sepatut dia dah tahu macam mana nak, cara-cara dia nak adjust lah, time main dengan time belajar tu. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terus mengorak langkah dalam mengembangkan minat untuk bersukan di kalangan penuntut institusi pengajian tinggi. Menerusi kerjasama Universiti Utara Malaysia, Carnival Wheel and Bike 2015 akan dianjurkan bermula 20 hingga 22 Mac. UUM merupakan satu-satunya IPT bukan sahaja di Malaysia, bahkan di rantau ASEAN yang mempunyai litar go-kart di mana projek pembinaannya dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS. UUM secara tidak langsung akan menjadi medan mencungkil bakat dalam sukan permotoran di kalangan mahasiswa dan mahasiswi IPT. Sidang media pelancaran Carnival Wheel and Bike disempurnakan Setiausaha Bahagian Sukan KPM Hazali Jali bersama-sama Pengarah Pusat Sukan UUM Syafri Rejab. Majlis perasmian dijangka akan disempurnakan Naib Chancellor UUM Profesor Datuk Wira Muhammad Mustafa Ishak. Turut diadakan pameran dan demonstrasi dari penunggang motosikal berkuasa tinggi. Seterusnya kami bawakan kepada anda fokus minggu ini, kecederaan yang sering dialami dalam sukan bola sepak. Kecederaan sukan berlaku semasa bersukan, beriadah ataupun semasa kemalangan kecil. Faktor lain yang menyumbang kepada kecederaan itu juga termasuk sesi pemanas badan yang tidak mencukupi, latihan yang tidak sempurna atau alatan yang tidak sesuai. Jenis-jenis kecederaan sukan yang biasa ditemui antaranya ketegangan dan kecederaan otot, kecederaan lutut dan kebengkakan otot. Andai berlaku kecederaan, individu tersebut dinasihati supaya berhenti dari terus bermain dan di sinilah rawatan awal akan diberikan oleh pegawai perubatan. Dalam medical kit tu ada cold pack, ada ice box. Memang benda tu keperluan kita akan bawa dalam game. Kecederaan boleh dirawat dengan formula RICE, rest atau rehat, di mana pesakit perlu mengurangkan aktiviti yang boleh menambahkan kesakitan pada anggota terlibat. ICE atau aplikasi ICE pada anggota terlibat iaitu 20 minit 4 hingga 8 kali sehari. Compression atau kompresi, di mana penggunaan alat balutan yang boleh mengurangkan kebengkakan. Contoh kalau kita mengalami kecederaan kat area kaki kita tu kita akan letak tinggi sikit daripada kita punya heart level. Untuk pastikan kita akan letak bantal kat sini untuk mengurangkan darah yang mengalir kat tempat injet tu. Pastikan tempat injet tu lebih tinggi daripada heart level tu. Itulah rest secara general dia dah. Episod berikutnya, kita tinjau pula jenis kecederaan serius yang sering berlaku dalam sukan bola sepak.
Minggu kedua Liga IPT diteruskan dalam misi memburu tahta Liga bagi setiap division. Selepas melakar seri dalam perlawanan pembukaan minggu lalu, UiTM turun melayan kunjungan Kolej Komuniti Kedah dengan semangat yang lebih mantap. Deretan peluang terhidang buat tuan rumah untuk membuka tirai gol sepanjang 45 minit pertama perlawanan. Namun peluang yang ada gagal diterjemahkan ke dalam bentuk jaringan. Usaha tuan rumah untuk memburu gol akhirnya berhasil 3 minit sebaik babak kedua bermula. Wafiq Wajdi memecah kebuntuan untuk skuad kendalian Khairun Khalid Masrom mendahului 1 gol. Jaringan tersebut jelas menyuntik semangat anak didiknya untuk menambah gol. Minit ke-69, gol ke-20 menyusul. Kali ini giliran pemain gantian Muhammad Syahrizan mencatat nama selaku penjaring UiTM. KK Kedah cuba bangkit memberi tentangan sengit, namun barisan pertahanan tuan rumah kental menyerap asakan pelawat. Muhammad Nazrin Shah Muhammad Nazri memastikan kemenangan pertama di lakar UiTM dengan gol ketiga di minit ke-71 menerusi sepakan penalti. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat mata 3 mata, yang mana yang kita memang matlamat kita pada petang ni turun memang untuk all out untuk dapat 3 mata. So bersyukur, sangat bersyukur, dan insyaAllah untuk diteruskan untuk game-game yang terusnya. Saingan Division 2 di Universiti Malaya menyaksikan tuan rumah UM melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas UiTM Pahang. Gol skuad kendalian Syukur Zakaria disumbang Muhammad Hakim hasil kesilapan pemain pertahanan yang gagal mengeluarkan bola dengan kemas. Kemenangan pastinya memberi kelegaan buat Syukur Zakaria, namun liku musim 2015 baru sahaja bermula dan masih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan 3 mata berjaya diraih dalam perlawanan seterusnya. Amat menggembirakan satu pasukan, dan terutama kepada diorang, sebenarnya diorang ni ingin menyumbang kepada pengurus pasukan yang selalunya maksudnya bertugas lumus untuk mendirikan pasukan ni, dan alhamdulillah mereka dapat melaksanakan, dan insya-Allah ia akan konsisten dan istiqamah untuk game yang seterusnya. Satu lagi aksi Division 2 menyaksikan tuan rumah Universiti Putra Malaysia UPM tumpas kepada Universiti Sains Malaysia USM. Meskipun bermain di gelanggang lawan, skuad kendalian Ahmad Norafandi lebih banyak berkampung di kawasan tuan rumah dengan serangan bertali arus untuk memburu gol. USM mencari peluang untuk merobek gawang UPM yang tampak mahu meraih 1 mata. Tatkala UPM rancak mengasak kubu pelawat, USM bijak mencuri peluang untuk memecah kebuntuan di minit ke-30. Hantaran silang rakan sepasukan dimanfaatkan Alian Ba'wi Hani Jumah yang bijak mengawal bola sebelum menewaskan penjaga gol tuan rumah. USM terus mempertahankan kedudukan sehingga tamat perlawanan untuk memastikan 3 mata penting diraih pelawat. Pertama kali dah alhamdulillah lah, kita target 1 poin tapi kita bawa balik 3 poin. Alhamdulillah, syukur, sebab belum ada sejarah kita pukul UPM lagi lah di away game. So di tempat dia kita pukul dia 1-0, dan pemain saya mengikut arahan apa yang saya rancang. Alhamdulillah menjadi, di mana kita cuba menyerap tekanan daripada UPM, dan kita tunggu peluang yang terbaik untuk kita melakukan serangan ataupun counter attack. Hasilnya kita dapat 1 gol, dan juga kita berjaya mematikan setiap serangan daripada pasukan UPM.